Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil 'azim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli وسدد لساني واهد قلبي بحق نبيك محمد صلى الله عليه وسلم اللهم أغننا بالعلم وزينا بالحلم وأكرمنا بالتقوى وجملنا بالعافية. نوينا التعلم والتعليم والتذكر والتذكير والنفع والانتفاع والإفادة والاستفادة والحث على التمسك بكتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم ودعاء إلى الهدى والدلالة على الخير ابتغاء وجه الله مرضاته وقربه وثوابه سبحانه وتعالى آمين يا رب العالمين. Kitab Ad-Durrus Tsamin muka surat 44 baris 13 daripada atas. وقال الشيخ المصنف رحمه الله تعالى ونفعنا الله بعلومه وبعلومكم وبعلوم مشايخنا في الدارين آمين يا رب العالمين. Kata pengarang Syekh Daud bin Abdullah Al-Fattani rahimahullah ta'ala, dan iaitu mustahil kerana menafikan kaya akan sebagai kaya yang mutlak. Jadi sambung perbahasan dalam kitab kita Ad-Durrus Tsamin berkaitan dengan nama-nama Allah Ta'ala dan segala sifat Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Jadi nama-nama Allah Ta'ala dan sifat-sifat Allah Ta'ala disebutkan pada minggu lepas bahawa semuanya qadim laka, semuanya bukan baharu. Dari sudut peletakan nama tersebut sudah berlaku sejak azali. Ataupun kita kata nama-nama Allah Subhanahu Wa Ta'ala dari sudut iradat dan ilmu Allah Ta'ala, ia sudah berlaku sejak azali. Jadi sebab itu nama-nama Allah Ta'ala dan sifat-sifat Allah Ta'ala itu sudah berlaku sejak azali. Cuma penamaan makhluk, cuma bila kita sebut nama tersebut, maka timbullah kemusykilan. Adakah nama Allah Ta'ala itu baharu ataupun azali? Jadi bila kita sebut nama Allah, contohnya Ar-Rahman. Ar-Rahman tu sebutan kita terhadap lafaz Ar-Rahman yang merupakan nama Allah baharulah. Sebab itu lafaz kita. Jadi lafaz-lafaz ni baharu. Jadi macam mana kita kata nama Allah itu qadim sedangkan kita sebut ni baharu? Jadi maksudnya ialah perletakan Allah Subhanahu Wa Ta'ala pada nama dia sejak azali itu sudah berlaku dalam ilmu Allah dan kehendak Allah Subhanahu Wa Ta'ala yang sejak azali. Maka sebab itulah ilmu Allah dan segala sifat-sifat Allah Subhanahu Wa Ta'ala juga azali. Kemudian dia buat marilah kata mustahil nama-nama Allah Ta'ala itu ataupun sifat-sifat Allah Ta'ala itu berkaitan dengan baharu. Kerana bila kita kata baharu, maka berhajat kepada sesuatu yang menjadikan benda tersebut. Maka sambung kitab kita, dia kata dan iaitu berkehendaknya Allah kepada yang menjadikan. Berkehendaknya Allah kepada orang yang menjadikan tu mustahil, tak terima di akal. Sebab apa? Kerana menafikan kaya, iaitu menafikan kaya Allah akan sebagai kaya yang mutlaq.
Jadi kaya ni ada dua. Pertamanya kaya mutlak, yang kedua kaya muqayyad, kaya yang diqaidkan dengan sesuatu. Jadi kalau makhluk, kaya dia itu bukan kaya mutlak, tapi kayanya itu dikaitkan dengan sesuatu. Contohnya dia itu kaya dengan sebab ada rumah yang banyak. Dia itu kaya dengan sebab ada rumah yang besar. Dia itu kaya dengan sebab ada 10 biji kereta. Jadi kita punya kekayaan itu tertakluk kepada benda-benda tersebut. Dengan makna kalau hilang benda tersebut, maka akan hilanglah nama kaya tu daripada diri kita. Beza dengan Allah Subhanahu wa taala, kaya Allah taala kaya mutlak. Kaya mutlak tu maksudnya ialah Allah taala tidak berhajat dan tidak dikaitkan dengan sesuatu pada kayanya. Hai? Alam ni tak ada kaitan dengan kaya Allah Subhanahu wa taala. Jadi kaya Allah tidak sama sekali berkait dengan sesuatu. Tu kaya dari sudut kita nak banding dengan kaya yang dikaitkan dengan sesuatu. Ada juga kaya dengan maksud tidak berhajat kepada sesuatu. Kaya tu juga bermaksud tidak berhajat kepada sesuatu. Tidak berhajat kepada pencipta yang menciptakan dia. Tidak berhajat kepada orang lain yang meletakkan sifat kesempurnaan pada Tuhan. Tidak berhajat kepada orang lain untuk buat sama-sama makhluk dengan Tuhan. Itu pun juga dipanggil kaya. Jadi kalau Allah Ta'ala berhajat kepada perkara yang menjadikan, sesuatu yang menjadikan, maka ternafilah kaya mutlak yang kita sebut tadi. Maka keluarlah dengan kata kaya sifat zat itu, iaitu keluar daripada kata kaya sifat zat tu dia panggil sifat af'al. Sifat pula ada dua. Pertama dia panggil sifat zat. Sifat zat ni mudah ya. Sifat zat kalau kita makhluk ni, contoh hitam. Kulit kawan tu hitam, dia panggil sifat zat lah. Sifat yang ada di zat dia, dia panggil hitam. Sifat yang ada di zat dia, busuk. Sifat yang ada di zat dia, wangi. Tu sifat zat. Itulah yang kita bincang pada Allah Ta'ala, sifat yang merujuk kepada zat. Sifat berkudrat, iradat, ilmu, hayat, sama, pelihat, pendengar, perkata, berkuasa. Itu semua sifat zat belaka. Sifat yang ada dan ada di zat Allah Ta'ala. Itu sifat zat. Yang kedua dia panggil sifat perbuatan. Dia sifat juga tapi dia berbentuk perbuatan. Contoh kalau kita ni berjalan. Jalan tu sifat perbuatan kita. Dia sifat juga tapi peseng perbuatan. Bukan sifat yang peseng ada di zat kita, macam hitam tadi, busuk dan sebagainya. Tapi berjalan, memasak, berlari, hak tu sifat yang berbentuk perbuatan. Jadi Allah Ta'ala pun ada sifat yang berbentuk perbuatan, iaitu mencipta. Contohnya mencipta makhluk, itu sifat perbuatan Allah. Berkehendak untuk mengada makhluk, itu sifat perbuatan Allah. Allah Ta'ala mencipta jin, itu sifat perbuatan Allah. Allah Ta'ala mendengar kata-kata seseorang, itu sifat perbuatan Allah. Allah Ta'ala melihat sekian-sekian, itu sifat perbuatan Allah. Jadi kalau sifat perbuatan Allah dalam Ahlus Sunnah wal Jamaah, Asy'ariyah dihukumkan baharu. Sifat perbuatan Allah baharu, bukan qadim. Sifat perbuatan Allah yang berkait dengan makhluk baharu. Contohnya Allah Ta'ala buat seorang yang bernama Muhammad tahun 1990. Jadi maknanya sebelum daripada tahun 1990 Allah tak buat Zaid tu, Allah tak buat Muhammad tu. Bila mari je tarikh 1990, bagilah 4 Oktober ke 5 Oktober ke berapa ke, Allah Ta'ala baru mencipta Muhammad. Itu sifat perbuatan Allah baru. Lepas tu yang kata qadim tu benda apa? Qadim tu sifat kudrat Allah yang qadim.
Sifat kudrat Allah yang qadim sejak azali ada. Kudrat yang ada di zat Tuhan tu sudah ada sejak azali. Tapi buat makhluk tu bukan sejak azali. Buat makhluk tu baru sekarang buat. Dulu tak buat. Waktu Allah Ta'ala dengan sifat-sifat dia, dia panggil nama masa azali, tak ada siapa pun dengan Allah Ta'ala. Bila habis masa azali, maka Allah Subhanahu Wa Ta'ala pun mencipta makhluk yang pertama. Makhluk pertama, makhluk kedua sampai kiamat. Itulah perbuatan Allah yang baru. Maka dia pun sebut, maka tiada dikatakan qadim pada mazhab Asy'ari, pada mazhab Asy'ariyah. Tapi kita tak bahaslah mazhab Maturidiyah, kita bagi faham hak kita bahas dalam ilmu dalam mazhab yang kita berpegang dalam bab akidah di tanah Melayu kita ni banyaknya Asy'ariyah. Itu salah satu mazhab Ahlus Sunnah wal Jamaah. Mazhab Ahlus Sunnah wal Jamaah dalam akidah dua sahaja. Asy'ariyah, Maturidiyah. Itulah juga dia pegang dua mazhab akidah tu di dalam negeri kita ni. Negeri Terengganu lah. Jadi kalau ada negeri lain yang bukan Asy'ariyah Maturidiyah, maka dia itu bersalahan dengan majoriti ulama. Dan khususnya di Malaysia juga kebanyakannya ialah akidahnya bermazhab Asy'ariyah Maturidiyah. Walaupun disebut Maturidiyah sekali, tapi kebanyakannya Asy'ariyah juga. Sebab kitab-kitab Jawi lama kita ni ajar kita semua dengan mazhab Asy'ariyah Ahlus Sunnah wal Jamaah. Tapi kalau dalam fiqh mazhab Ahlus Sunnah wal Jamaah pula yang diiktiraf 4 saja. Mazhab Hanafi, mazhab Hambali, mazhab Maliki, mazhab Syafi'i, mazhab Hambali. Itu saja 4 mazhab yang diiktiraf dalam kategori mazhab fiqh sampai kiamat. 4 ni saja. Jadi siapa yang kata salah satu daripada mazhab ni sesat, tidak betul. Siapa-siapa yang mengatakan imam-imam dalam mazhab yang 4 ni sesat, tidak betul. Sama ada sesat tu fiqh ke, sesat tu akidah ke, tak betul, tak boleh kata gitu. Mereka itu di kalangan ahlul haqq. Dan tiada ia sifat Allah. Bukan. Dan tiada ia perbuatan Allah tu berdiri dengan zatnya, zat Allah. Jadi perbuatan Allah bukan ada di zat Tuhan. Perbuatan Allah ni kita faham saja. Contoh kita ambil penyapu, kita ambil orang yang menyapu, kita ambil benda yang disapu. Jadi tiga-tiga ni semua ada berlaku. Benda yang disapu siapa? Kita boleh tengok, kita boleh pegang, ada. Lepas tu tukang sapu kita. Lepas tu penyapu hak batang pula. Alat tu. Jadi tiga-tiga ni benda ada berlaku sebab kita boleh pegang, boleh sentuh, boleh buat macam-macam. Tapi bila tukang sapu tadi, dia ambil penyapu, kemudian dia buat sesuatu dengan sampah tersebut, kita panggil sebagai menyapu. Tolak mari, dia panggil menyapu. Jadi menyapu tu kita faham daripada mana? Daripada seorang penyapu yang ambil alat penyapu, yang menyapu benda yang disapu. Dia panggil apa perbuatan tu? Perbuatan tu dia panggil menyapu. Tapi kalau 3 orang yang sama, 3 benda yang sama, tapi dia buat perbuatan lain, contohnya dia ambil penyapu tu, dia lempar ke depan, maka hak tu tidak panggil lagi sebagai menyapu. Hak tu dia panggil baling ataupun lempar. Jadi itu semua perbuatan. Jadi perbuatan tu bukannya tetap ada pada satu zat, tetap ada pada diri seseorang. Tidak. Dia boleh berubah-ubah. Sebab itu perbuatan tu baharu. Saat lagi kita berjalan, nama dia berjalan. Sebab apa berjalan? Sebab kaki kita bergerak. Bila kaki kita bergerak, 2 saja setakat yang kita boleh faham. Sama ada kita boleh kata berlari atau boleh kata berjalan. Kalau berjalan tu, kaki tu gerak perlahan, dia panggil jalan.
Kaki tu gerak laju, dia panggil lari. Jadi perbuatan dari kaki tu sama je. Kaki tu zat kita, badan kita. Tapi perbuatan yang dilahirkan beza. Sebab apa? Sebab kita faham beza. Bila kaki tu langkah cepat, langkah laju, dia panggil lari. Kaki tu bila langkah perlahan, slow, dia panggil jalan. Begitu juga perbuatan Allah Subhanahu wa taala, dia itu bukan ada di zat Tuhan, tapi benda yang kita faham sahaja. Seperti mana yang kita buat contoh tadi, nisbah makhluk. Dan lagi kata Imam Ibrahim Al-Laqani rahimahullahu ta'ala pula, wa ikhtira'an nasmahu taufiqiyah kada sifatu fahfadhis sam'iyyah. Dia tak betul ya kalau kitab Jawi tu. Wa ikhtira'anna, dia tertinggal alif. Wa ikhtira'anna, batu an-nasmahu, bukan hamzah dengan ha. Wa ikhtira'an nasmahu taufiqiyah kada sifatu fahfadhis sam'iyyah. Jadi subtopik yang seterusnya yang Syekh nak bahasnya berkenaan dengan nama Allah Subhanahu wa ta'ala dan sifat-sifat Allah. Adakah kita boleh namakan begitu saja, ataupun perlu kepada dalil Al-Quran dan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam? Bolehlah kita namakan nama Allah yang tak ada dalam Quran? Tu isu dia. Bolehlah kita namakan sifat Allah yang tak ada dalam hadis, tak ada dalam Al-Quran? Maka dia pun sebut, dan telah memilih jumhur ulama Ahlus Sunnah wal Jamaah. Bila kata jumhur, makna sebahagian ulama tidak berpandangan dengan pandangan yang akan disebut ni. Jadi jumhur ulama, majoriti ulama, ramai ulama Ahlus Sunnah, bahwasanya segala nama Allah Subhanahu wa ta'ala itu terhenti kita namakan dia, namakan Allah atas belajar daripada syarak, ataupun nama lain dia panggil tauqifiyah. Tu dalam kitab Jawi pun silap tu, bukan taufiqiyah, tauqifiyah. Taufiqiyah tu taufik, nak buat apa taufik? Tauqifiyah ni maksudnya ialah nak buat benda tu kena berhajat kepada Allah sebut, Nabi sebut. Tu tauqifiyah. Timbul pembahasan dalam ilmu fiqh, qawaid fiqhiyah, al-aslu fil ibadati at-tawaqquf. Asal pada ibadat tu tawaqquf. Asal pada ibadat itu memerlukan kepada Allah Ta'ala sebut ataupun Nabi sallallahu alaihi wasallam sebut, walaupun dalilnya secara umum. Kalau tak disebut maka tidak boleh. Sebab itu kita kata tahlil boleh, majlis tahlil. Sebab majlis tahlil ada selawat. Selawat ada dan Nabi suruh, ada. Tahlil la ilaha illallah, Allah Ta'ala, Allah Ta'ala, Nabi SAW ada tak suruh zikir dengan la ilaha illallah? Ada. Lepas tu dalam tahlil juga ada baca ayat kursi. Nabi SAW suruh baca ayat kursi. Nabi dalam tu pula ada baca 3 kul. Nabi SAW ada suruh baca 3 kul. Jadi majlis tahlil itu adalah himpunan daripada beberapa hadis-hadis suruh amal satu-satu. Kita himpun jadilah satu majlis, namanya majlis tahlil. Jadi bukannya satu benda yang baru. Sebab apa? Sebab kita bukan zikir benda yang tak disebut Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tak ada langsung satu sumber pun suruh sebut benda tu ataupun suruh buat ibadat tu kita buat. Tak ada. Jadi dia kata sama juga dengan nama Allah Ta'ala. Nama Allah Ta'ala juga memerlukan kepada sebutan Al-Quran dan hadis. Jumhur ulama kata, jumhur Ahlus Sunnah wal Jamaah kata, kita boleh namakan Allah Ta'ala dengan satu nama dengan syarat Al-Quran sebut, hadis sebut. Jadi biasanya dalam Quran sebut, hadis sebut, jadi tinggal berapa nama Allah Ta'ala? 99 itulah. Dia panggil Al-Asma'ul Husna, nama-nama Allah yang baik tu. Itulah yang disebut dalam Al-Quran, yang disebut dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam.
Bahkan dalam syarah Mishkat Al-Masabih disebutkan bahawasanya apa maksud hadis Nabi SAW yang kata siapa-siapa yang menghafal 99 nama Allah Ta'ala dakhalal jannah, masuk syurga. Maka berlaku khilaf ulama di kalangan ahli sunnah ni, apa maksud hadis tu. Ada yang kata memang semata-mata hafal masuk syurga. Dengan syarat akidah tu lah. Memang hafal tu masuk syurga. Ada yang kata dah, pendapat yang kedua kata bukan sekadar hafal, tapi belajar. Faham maknanya. Pandangan ketiga pula, bukan setakat belajar, faham makna, ke hafal, bukan. Tapi berakhlak dengan akhlak Allah Subhanahu wa ta'ala. Bila sebut Ar-Rahman, Allah Ta'ala maha kasih sayang. Jadi kita kena bersifat kasih sayang. Itu maksud berakhlak dengan akhlak Allah Ta'ala tu. Allah Ta'ala Ar-Razzaq, memberi rezeki. Maka kita mestilah menjadi orang yang pemurah, seperti mana Allah beri rezeki tanpa kira. Orang kafir pun dapat, orang muslim pun dapat, orang munafik pun dapat. Itu berakhlak dengan akhlak-akhlak nama Allah Subhanahu wa Ta'ala, baru masuk syurga. Jadi khilaflah tafsiran hadis Nabi SAW mengatakan siapa yang menghafal, siapa yang menghafal 99 nama-nama Allah Ta'ala masuk syurga. Habis. Jadi syarak dia kata habis, seperti kita dengar daripada Al-Quran. Itu contoh baik kata belajar daripada syarak. Maksudnya kita nak namakan nama Allah Ta'ala mesti belajar daripada syarak. Apa maksud belajar daripada syarak? Seperti kita dengar daripada Al-Quran ataupun hadis. Ada Quran ataupun hadis sebut nama Allah Al-Qadir, maka kita pun sebut Al-Qadir. Allah Ta'ala tak sebut Al-Qadir, maka kita pun dari sudut majoriti ulama tak boleh nak sebut Al-Qadir. Contoh, kalau Allah Ta'ala sebut Al-Murid, contohlah. Kalau Al-Qadir Allah Ta'ala sebut dalam Quran, Allah sebut dalam Quran Al-Qadir, contohnya tak ada. Adakah boleh sebut? Itu khilaf. Majoriti ulama tak boleh, sebab Allah Ta'ala tak sebut gitu, dan Nabi SAW tak sebut Al-Qadir, walaupun makna dia bagus. Yang Allah sebut Al-Qadir, Qaf dal ya ra, bukannya Qaf dal bukan Qaf alif dal ra, bukan. Jadi kena sebut seperti mana Allah sebutlah, Al-Qadir, bukannya Al-Qadir, contoh. Itu maksud majoriti ulama suruh sebut apa yang Allah sebut, apa yang Nabi SAW sebut. Maka barang yang diizinkan kita namakan namanya nama Allah, daripada barang yang tiada ada kita menamakan dia menamakan nama Allah, tiada memberi waham akan kekurangan, tetapi ada ia nama Allah tu memberi ketahui akan kepujian, maka harus kita namakan dengan ittifaq. Sini perlu komentar. Dia kata apa maksudnya? Dia kata, ini yang isu kedua pula lah. Dia kata boleh kita namakan nama Allah Ta'ala asalkan nama tersebut nama yang menunjukkan kepujian kepada Allah, nama yang tidak menunjukkan kekurangan pada Allah, maka dia kata harus dengan ittifaq. Ittifaq ni sepakat. Sebenarnya tak sepakat. Sebenarnya tidak sepakat. Kalau kita buka kitab Tuhfatul Murid Syarah Jawharatul Tauhid, nazam yang ke-40, dia syarah, berlaku khilaf di kalangan ulama, boleh ke tak namakan Allah Ta'ala yang tak disebut dalam Quran, yang tak disebut dalam hadis, tapi membawa makna baik. Khilaf ulama. Sebahagian, kalau ikut majoriti ulama tak boleh lah. Kalau ikut majoriti ulama tadi, tidak boleh. Kerana apa? Kerana syarat dia nak namakan Allah Ta'ala mesti sebut dalam Quran, mesti sebut dalam hadis Nabi SAW. Tapi sebahagian ulama ahlu sunnah seperti Abu Bakar Al-Baqillani, seperti Abu Bakar Al-Baqillani disebut, dia kata boleh, tidak ada masalah. Boleh untuk menamakan nama Allah Subhanahu wa Ta'ala asalkan dia tu baik. Asalkan dia tu baik. Dan Mu'tazilah dia sokong pendapat ni. Mu'tazilah
dia sokong pendapat yang mengatakan boleh kita namakan nama Allah asalkan dia tu baik dan tidak memberikan sangkaan kurang pada Allah Ta'ala. Boleh. Tu kata Mu'tazilah, kata Imam Abu Bakar Al-Baqillani. Jadi pendapat sebahagian ahlu sunnah yang sama dengan Mu'tazilah ni, tak semestinya dia tu Mu'tazilah. Tu kita kena ambil faham. Jadi kadang-kadang ada sebahagian pandangan ahlu sunnah wal jamaah yang hampir ataupun serupa dengan Mu'tazilah, serupa dengan Qadariyah dan sebagainya. Bukan bermakna dia Qadariyah, bukan bermakna dia Mu'tazilah, bukan bermakna dia Jahmiyah. Jadi ini kesilapan faham yang berlaku kepada sebahagian orang yang hendak menghantam Asy'ariyah ahlu sunnah kita ni. Dia kata kita ni sama dengan Mu'tazilah, kita ni sama dengan Jahmiyah dan sebagainya. Itu puak sesat. Jadi benda yang betul tak semestinya benda yang sama dengan Mu'tazilah ataupun selain daripada Mu'tazilah, belum tentu Ahlussunnah itu berfahaman Mu'tazilah. Sebab tu ada kaedah berbunyi al-haqqu ahaqqu ayyuttaba'. Kebenaran itu lebih berhak untuk diikuti. Jadi kalau pandangan tersebut memang benar, dengan ada dalilnya, dengan ada Quran dan hadis sebut, dan diistinbatkan hukum daripada ulama berkaitan dengan hukum tu sekian-sekian, kebetulan sama dengan Mu'tazilah, itu tak ada masalah. Bukannya satu pandangan yang sesat. Tak semestinya benda yang sama dengan Mu'tazilah itu semuanya sesat. Contohnya Mu'tazilah, dia kaki takwil Quran. Apa-apa yang tidak sama dengan kepala otak dia, dia takwil saja. Jadi Ahlussunnah wal Jamaah Asy'ariyah Maturidiyah juga ada takwil Al-Quran, tapi tak sama dengan Mu'tazilah. Jadi kita tak boleh kata Asy'ariyah takwil, Mu'tazilah takwil. Sama Mu'tazilah, Mu'tazilah juga Asy'ariyah. Bukan. Bezanya Mu'tazilah takwil sangat banyak ikut kepala otak dia, kalau tidak selari dengan akal dia akan takwil Quran tersebut. Beza dengan Asy'ariyah Ahlussunnah, kalau benda tersebut jelas, tak payah takwil. Yang perlu takwilnya ialah ayat-ayat Quran, hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yang memberi waham, yang memberi silap faham kalau tak takwil, maka ditakwilkan. Kalau benda yang sudah jelas, kalau takwil, itu memandai-mandai namanya. Itu barulah panggil Mu'tazilah. Beza pula Jahmiyah. Jahmiyah dia takwil dalam keadaan menafikan ayat Quran. Tu teruk tu kafir dah tu, menafikan Quran. Jadi Ahlussunnah dia tidak menafikan ayat Quran. Ar-Rahmanu 'alal 'arsy istawa. Lepas ni dia akan bahas ayat mutasyabihat panjang kau ni. Ar-Rahmanu 'alal 'arsy istawa. Dia tidak menafikan perkataan tu daripada Allah Taala. Tapi Jahmiyah kata istawa tu bukan ayat Quran. Kemudian ditakwil istaula, Allah Ta'ala Maha Kuasa. Itu Jahmiyah. Jadi Ahlussunnah dia tetap kata istawa. Memang Allah sebut istawa, mana boleh nafi kafir. Lepas tu makna dia, bila makna dia apa tu, terbahagi dua, mazhab salaf, mazhab khalaf. Mazhab salaf dia serah makna pada Allah, tak tahu wallahu a'lam makna apa, makna yang layak bagi Allah Ta'ala. Kalau mazhab khalaf dia takwil supaya orang awam tenteram hati dia, boleh terima takwilan tersebut, benda yang layak dengan Allah Ta'ala, maka ditakwilkan istaula, berkuasa. Jadi kena faham, Ahlussunnah, Jahmiyah, Mu'tazilah takwil belaka tapi jalan lain-lain. Takut kita bahas sekarang ni, sekarang ni media sosial ni memang sosial lah. Jadi banyak pahaman-pahaman ataupun orang-orang yang mengajar kadang-kadang nampak macam betul tapi tak betul. Dia nampak betul tu sebab dia baca Quran ya. Dia dalil Quran kurang-kurang, betul juga. Lebih betul juga habis cerita kita ni. Dia pakai hadis, tak pakai syarah ulama tu. Dia huraian hadis dia tak pakai pun syarah ulama hadis sebut apa. Dia pakai ayat Quran, dia tak sebut pun syarah ataupun tafsir Quran tu apa.
Macam dalam Al-Quran sebut, Allah Ta'ala sebut, kalau Allah Ta'ala berkehendak nak ambil anak, maka niscaya Allah Ta'ala boleh kehendak ambil anak. Nampak zahir macam boleh ya? Bila tengok tafsir, nak kata Allah Ta'ala nak kata tu mustahil Allah ada anak. Terbalik pula apa yang kita faham. Jadi Quran dengan hadis ni boleh kita selami bagi orang yang sudah berkeahlian, tak apalah. Kita hak baru-baru nak jinak ni, tiba-tiba nak pergi terus Quran hadis faham sendiri, fikir-fikirlah. Maka saya kita akan bantai ulama Asy'ariyah Ahlus Sunnah yang sudah majoriti ulama dunia dah. Seluruh dunia kebanyakannya sudah bermazhab Asy'ariyah Maturidiyah ni. Ulama-ulama besar dalam mazhab Syafi'i, ulama-ulama besar dalam pelbagai mazhab lain, dalam bidang ilmu lain, bahasa Arab ke, nahwu ke, balaghah ke, tasawuf ke, akidah ke, fiqh ke, semua banyaknya bermazhab Asy'ariyah dalam Ahlus Sunnah wal Jamaah. Tiba-tiba kita faham sikit, silap faham pula tu, kita pergi bantai Asy'ariyah tak betul. Dia tengok Asy'ariyah takwil, ni Mu'tazilah, ni Jahmiyah, padahal tiga-tiga tu memang takwil, tapi takwil cara beza. Tu yang kita kena belajar. Kemudian kata musannif rahimahullahu taala. Jadi ini kata ittifaq. Sebenarnya tidak ittifaq. Tamanya majoriti ulama kata tak boleh namakan nama Allah walaupun baik sekalipun yang tak disebut dalam Quran, yang tak disebut dalam hadis. Pandangan kedua, pandangan Mu'tazilah dan pandangan Imam Abu Bakar Al-Baqillani, itu sebahagian daripada Ahlus Sunnah. Dia mengatakan boleh kalau baik. Pandangan yang ketiga, Imam Al-Haramain rahimahullah sebut wallahu a'lam, tak tahu. Tu Imam Haramain wallahu a'lam, tawaqquf, tak tahu nak bagi hukum apa. Boleh pun dia tak sebut, tak boleh pun dia tak sebut. Tu Imam Al-Haramain. Lepas tu Imam Ghazali rahimahullahu ta'ala pula kata boleh namakan Allah Ta'ala dengan nama yang tidak disebut dalam Quran dan tak sebut dalam hadis, tapi nama sebagai sifat boleh. Nama sebagai sifat boleh, tapi nama sebagai nama Allah tak boleh. Contoh nama ini masukkan sifat. Contoh kita kata tadi alim. Contoh Allah sebut dalam Quran alimun. Alimun maha mengetahui. Ain, lam, ya, mim. Boleh tak sebut Allah alim? Menurut jumhur ulama tak boleh, sebab Allah tak sebut begitu. Menurut Abu Bakar Al-Baqillani bolehlah, sebab baik. Menurut Imam Haramain wallahu a'lam. Menurut Imam Ghazali boleh sebab dia nama bagi sifat Tuhan. Boleh. Empat ni saja pandangan dalam perbahasan nama-nama Allah Ta'ala. Boleh ke tak kita letak nama Allah yang tak disebut dalam Quran, yang tak disebut dalam hadis, tetapi baik maknanya. Bukan ittifaq. Jadi kita kena buat komentar sikit lah situnya, kalau orang yang bahagian tahqiq lah. Maka barang yang tiada, yakni apa maksud tiada? Yakni barang yang memberi waham akan kekurangan, tertegah kita namakan dan haram pula. Kalau lah nama tersebut tak disebut dalam Quran, tak disebut dalam hadis Nabi SAW, kita namakan pula, tapi nama tu membawa kepada keburukan, membawa kepada melanggari kesucian Allah Ta'ala, maka hak tu haram. Ittifaq ulama. Sebab itu baru ittifaq. Itu baru sepakat ittifaq. Majoriti ulama pun ittifaq yang kata tak boleh namakan nama selain daripada Quran hadis pun sebut tak boleh. Mu'tazilah yang mengatakan boleh namakan Allah dengan nama lain selain daripada Quran dan hadis pun tak boleh. Imam Ghazali pun tak boleh. Sebab apa? Sebab dia membawa kepada kekurangan. Jadi nama yang kita sebut yang membawa kepada kekurangan pada Allah tak boleh kalau dia tak sebut dalam Quran dan hadis. Sebaliknya, kalau nama tersebut disebut dalam Quran, disebut dalam hadis, tetapi membawa macam kekurangan, maka itu juga disabitkan. Sebab apa? Sebab kalau macam nampak kekurangan itu perlu ditakwil. Situ perlu takwil tu. Takwil benda yang perlu sahaja, bukan takwil semua perkara. Jadi contoh nama Allah Ta'ala Sabur. Kalau terjemah Allah Ta'ala yang maha sabar. Bila kata Allah maha sabar, Allah ada perasaan. Jadi perasaan-perasaan ni makhluk.
Bila makhluk itu membawa kepada kekurangan pada Allah Subhanahu wa taala. Jadi apa maksud maha sabar tu? Oh, maksudnya kalau Allah Taala, kalau umat dia ataupun hamba dia buat maksiat, Allah Taala tidak segera azab. Tu betul. Jadi kena takwil begitulah. Allah Taala Allah Taala marah. Jadi marah tu satu perasaan. Jadi perlu ditakwil, bukan perasaan marah tu. Lepas tu apa dia? Marah itu ialah Allah Taala menurunkan azab bagi mereka yang Allah Ta'ala nak azab. Jadi marah tersebut bukan perasaan. Sebab itu bila kita baca Bismillahirrahmanirrahim, ulama syarah pada Ar-Rahim dengan Ar-Rahman, kasih sayang. Kasih sayang kalau kita faham dalam bahasa manusia kita ni, ar-riqqatu fil qalbi, lembut hati, lembut dalam hati. Ada satu kelembutan di sanubari kita tu menyebabkan kita ada sifat kasih sayang. Adakah itu layak dengan Allah Ta'ala? Tak layak. Sabit kelembutan hati pada Allah, mana boleh? Itu makhluk. Jadi patu apa dia? Maksud dia kasih sayang Allah, ihsan, Allah buat baik. Gitu. Dia pusing kepada sifat perbuatan Allah. Ihsan, Allah berbuat baik kepada makhluk. Itu Rahman, itu Rahim. Ataupun muridul ihsan, Allah berkehendak buat baik kepada makhluk, itu dia panggil Ar-Rahman Ar-Rahim. Situ. Jadi nama-nama Allah Ta'ala yang disebut dalam Al-Quran, yang disebut dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, yang memberikan faham seolah-olah macam kekurangan, perlu takwil. Situ barulah Asy'ariyah kita ni takwil. Bukannya macam Mu'tazilah, semua benda nak takwil belaka. Bukan macam Jahmiyah yang menafikan ayat tersebut dan mentakwilkan ayat yang lain. Itu tak betul juga. Ayat Quran dan hadis tidak boleh kita nafikan. Ayat Quran qat'i, kalau nafi kufur. Hadis Nabi kalau mutawatir, kalau kita nafi kufur. Hadis sahih yang tidak mutawatir, kalau kita nafi fasik. Itu hukum-hukum dia kalau kita menafikan Al-Quran dan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Habis. Dan dikehendaki dengan nama di sini yang diambil daripada sifatnya, sifat Allah, dan af'alnya, yakni perbuatan-perbuatannya, perbuatan-perbuatan Allah. Sifat mana? Ni. Nama dimaksudkan di sini ialah nama yang diambil daripada sifat Allah. Contoh kudrat. Jadi nama Allah Qadir. Allah Ta'ala sebut nama dia Qadir. Wallahu ala kulli syai'in qadir. Fa'alul lima yurid. Ya, tu lain. Tu bak iradat. Wallahu sami'un basir. Wa huwas sami'ul basir. Jadi Allah Ta'ala namakan diri dia As-Sami' yang maha mendengar, Al-Basir yang maha melihat. Yang mana melihat dan mendengar itu sifat perbuatan boleh, sifat yang ada di zat pun boleh. Sifat yang ada di zat dia panggil sifat ma'ani. Maha mengetahui, maha melihat, maha mendengar, itu perbuatan Allah. Mendengar, melihat, mengetahui, itu perbuatan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah Ta'ala sebut wallahu ala kulli syai'in alim. Alim yang maha mengetahui. Mengetahui itu sifat daripada perbuatan Allah. Sifat ilmu yang ada di zat Allah itu nama yang diambil daripada sifat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi alim tu boleh pi kepada, kalau orang mengaji kaedah lah, dia panggil sirah mubalaghah boleh, isim fa'il pun boleh. Kalau isim fa'il merujuk pada zat, sifat yang ada di zat Allah yang namanya ilmu, maka Allah dia panggil zat yang maha mengetahui, ataupun zat yang bersifat dengan sifat ilmu. Bila zat yang bersifat dengan sifat ilmu, maka adalah sirah mubalaghah, maha mengetahui. Allah Ta'ala maha mengetahui, Allah Ta'ala maha berkehendak, Allah Ta'ala maha melihat. Jadi maha-maha ni maksudnya semuanya itu menunjukkan kelampauan kepada perbuatan Allah Ta'ala. Melampau lebih daripada manusia, lebih daripada makhluk, lebih daripada segala-galanya.
Demikian lagi segala sifatnya sifat Allah. Jadi sifat-sifat Allah juga kena ambil daripada Al-Quran dan hadis Nabi SAW. Jadi demikian lagi itu sama macam nama. Jumhur ulama menyebutkan bahawasanya kena ambil daripada Al-Quran dan hadis Nabi SAW. Jadi sifat yang Allah tak sebut tak boleh. Itu dalam majoriti ulama. Dikehendaki dan iaitu sifat tu barang yang menunjukkan atas makna yang terlebih di atas zatnya zat Allah. Senang cerita sifat ma'ani. Besar masalah. Tu Jadi sifat yang ada di zat Allah, sifat ma'ani. Jadi sifat ma'ani pun Allah Ta'ala sebut dalam Quran dengan cara yang secara tidak langsung. Wallahu ala kulli syai'in alim. Allah Ta'ala atas setiap sesuatu tu maha mengetahui. Jadi Mu'tazilah kata, kok mana kata ada sifat ilmu bagi Allah? Allah sebut mengetahui. Mengetahui bukan sifat ilmu. Allah Ta'ala mengetahui dengan zat dia lah. Jadi ahli sunnah kata, kalau orang yang kata bila Allah Ta'ala sebut alim yang maha mengetahui itu, dia nafikan sifat ilmu, maka dia tu orang yang bodoh. Sebab apa? Sebab orang yang alim tak akan dipanggil alim melainkan dia ada ilmu. Boleh kita panggil dia tu alim tanpa ada ilmu? Alim ni. Sebab apa? Tak ada apa, alim. Tak ada. Mestilah ada sebab kenapa kita panggil dia alim, iaitu ada ilmu. Makna dia ada sifat ilmu. Sifat ilmu ada di dia, maka dia nama alim. Sifat pelihat ada di dia, pelihatan ada di dia, dia boleh melihat, maka kita panggil dia tu orang yang boleh melihat. Kita tidak akan boleh panggil orang tersebut atau benda tersebut boleh melihat, melainkan dia boleh melihat. Dia ada sifat pelihatan. Jadi dinding kita tak boleh kata melihat, tak boleh. Sebab dia tidak ada sifat melihat, tidak ada pelihatan. Dinding kita tidak boleh panggil dia itu ada sifat pendengaran. Dinding kita tidak boleh panggil dia itu mendengar kerana tidak ada sifat pendengaran. Dinding kita tidak boleh panggil dia alim ataupun jahil kerana dia bukan peseng terima ilmu. Wallahu ta'ala a'lam. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. اللهم زدنا علما وارزقنا فهما اللهم زدنا علما وارزقنا فهما اللهم زدنا علما وارزقنا فهما وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم والحمد لله رب العالمين والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.